Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam 7.30 di TV9. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit. Penuh dengan ilmu. Yang penting bagi kita ialah bermanfaat dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Dan saya bersama dengan Ustaz Mustafar Suki. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Pertama kali bersama dengan saya di Sembang Viral. Alhamdulillah. Pertama kali juga. Ada satu video yang saya dapat ni Ustaz, betapa makcik ni dia redha dengan apa yang dia dapat. Jadi saya nak tunjukkan kepada semua. Kadang-kadang orang merasakan, kenapa aku kena macam ni, kenapa aku kena macam ni. Kita tengok ni Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Datuk Rosyamno. Okey. Rumah yang selalu Datuk bersyuting tu dah tak ada dah sayang. Dah Allah dah ambil. Rumah dia di Ulu Langat, bila berlaku banjir ni Ustaz, rumah dia hilang. Tapi dia redha makcik, dia kata Allah dah ambil. Jadi perlu tak ada sifat yang macam ni pada setiap mangsa-mangsa banjir ni? Saya nampak ada satu dalam hadis riwayat Imam Ahmad hadis sahih, Nabi sebutkan mana-mana orang yang beriman di kalangan perempuan dan lelaki yang diuji hartanya, kesihatannya, anak-anaknya meninggal dunia dan sebagainya, dia tidak bertemu dengan Allah melainkan tidak ada satu dosa. Jadi dengan ujian itu akan mengangkat martabat manusia, dengan ujian itu akan memberikan kebaikan banyak. Jadi sebagai orang beriman, dia di sana ada kira bicara akhirat. Yang kira bicara akhirat tu dia kena fikir juga yang dunia. Dan Nabi ingatkan juga pada kita, tak semestinya bila mana kita rasa ya Allah ini semua nak pahala saja pahala, tapi Nabi kata apa? Ya Allah beri ganjaran kepada apa musibah yang menimpa pada diri aku dan gantikan yang lebih baik. Ganti lebih baik pun penting. Bila berlaku musibah ni Ustaz, orang tu dah kena musibah. Tetapi ada datang musibah manusia yang bawa musibah. Di mana berlaku kecurian yang amat berleluasa Ustaz. Okey, sebagai contohnya sebuah pasar raya Ustaz, dipecahkan untuk mengambil barang-barang keperluan. Memang betul menjadi satu kesalahan memecah, tetapi disebabkan owner tu dah menghalalkan. Tapi perbuatan tu macam mana Ustaz? Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah kata jangan kamu makan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Antaranya kata Imam Syafi'i adalah dengan mencuri. Mencuri ni maksudnya ambil tanpa pengetahuan owner. Jadi pada waktu ni kita tengok hukum asalnya adalah haram, curi tak boleh. Tapi ramai orang terlepas pandang bila sebut darurat dan keperluan tahap mana. Maka kata Imam Az-Zarkashi, iaitulah orang yang betul-betul tahap darurat ni, bila dia tu tak ada makanan langsung. Ingat ni tak lama ni boleh meninggal ni. Tak lama ni memang kena penyakit. Tak lama ni memang dia akan dalam keadaan yang boleh jadi pening, pitam, tak makan. Maka waktu tu baru darurat. Sebab orang silap takrif darurat ni, sebenarnya ada bantuan lagi, sebenarnya boleh lagi, tapi kita pergi pecah je lah. Darurat tu apa takrif sebenar. Dan kalau kita kata boleh ke tak ambil, maka kata imam, satu ulama besar juga sebenarnya, iaitulah satu orang imam yang sangat hebat, beliau menyatakan, Imam Ibn Qayyim, dia sebenarnya bila kita ambil harta orang tu dalam keadaan darurat, dia ada dua keadaan. Pertama, sama ada kita bayar balik kalau dia minta, ataupun kalau owner tu halal kan, maka pada waktu tu harus untuk kita ambil dengan darurat yang ditakrifkan tadi. Dia bukan saja-saja. Bagaimana pula dengan orang yang mengambil kesempatan Ustaz? Mencuri kereta Ustaz. Kereta parking konon-kononnya ada orang nak alih, kereta semua hilang. Orang yang mengambil kesempatan daripada keseksaan ataupun tengah susah ni Ustaz, apa hukum dia Ustaz? Kalau daripada sudut agama kita, patutnya kita bantu, kita tolong, kita ringankan dan sebagainya. Sebab tu Nabi sebut mana-mana sukarelawan. Ini penting juga untuk kita kredit. Bila mana dia pergi turun, dia bantu dengan ikhlas sungguh-sungguh, maka Nabi kata seperti berjihad di jalan Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Berjihad Ustaz? Berjihad di jalan Allah. Maksud jihad ni bukan angkat senjata je. Maka dalam sukarelawan tu ada yang tak sukarelawan. Dia ambil kesempatan, dia pergi tu, dia pergi ni, dia plan, dia bawa towing, dia bawa apa semua. Maka akhirnya apa dia? Dia akan beri musibah pula yang kedua, yang teruk, yang lebih lagi dengan kehilangan pula harta yang dicuri dan sebagainya. Sudut hukum, maka kita tahu benda ni, semua orang tahu benda itu adalah diharamkan oleh agama kita. Ada satu lelaki ni Ustaz, dia sudah ambil microwave. Dan satu Malaysia tuduh dia ambil microwave. Padahal lepas tu dia dah kecoh-kecoh, dia pun bagi tahu sebenarnya dia ambil kotak saja Ustaz. Jadi adakah itu mengundang, yalah, bila ada satu orang punca kepada permasalahan tu, yang orang lelaki ni mengambil kononnya mengambil microwave dan dia telah membuat viral. Dan banyak kecaman-kecaman telah berlaku menuduh si lelaki ni, apa perangai kau macam ni.
Jadi apa orang yang membuat mula-mula viral tu ni Ustaz? Baik, asas agama kita Nabi sebut ad-bayyinah 'alal mudda'i. Datangkan bukti yang sebenarnya bagi orang yang mendakwa. Ni tak kira dalam apa-apa kes sekalipun. Termasuklah kes yang isu ni, sebenarnya memang kita nampak dia ambil microwave, dia ambil peti, dia ambil kotak, masuk benda dalam kotak kita tak nampak. Rupanya dia ambil bekas saja dan mungkin ambil bekas tu pula isi barang untuk bantu orang lain juga. Jiran sebelah dia, jiran sebelah tu dan sebagainya nak tolong ambil sekali makanan. Sebab apa? Sebab dah halal kan? Sebab kata diharuskan kalau buat makanan lah. Jadi waktu tu kita boleh nampak bahawa sebenarnya Dato', dia adalah satu perkara yang Islam benarkan atas lunas agama, tetapi cara kita nak menyebarkan satu perkara itu benda kita kena sembang tara, kira bicara, tengok betul-betul, selidik dulu. Itu agama kita ajar. Dalam apa isu sekalipun, melibatkan jawatan, melibatkan pangkat, melibatkan orang, manusia dan sebagainya, maka itu antara perkara yang perlu diperhalusi. Kalau tak, dia akan pergi kepada profit berganda-ganda, akhirnya muflis dekat akhirat. Itu yang kita tak nak. Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu. Macam mana manusia tu bila dia ada hati dan perasaan membuat pencurian dalam keadaan orang lain yang ditimpa musibah? Adakah golongan ini telah ditarik rasa kebaikan dalam hidup dia? Dengan amalan-amalan tak cukup ke apa? Mungkin dia jadi macam tu, Ustaz? Dia sebenarnya isu berkait dengan perkara adalah sikap. Sikap manusia yang mana dia di sana. Sebab tu Nabi ajar pada kita, haiwan pun kita kena tengok, manusia sesama manusia, kita dengan Allah, semua hubungan-hubungan ni kita perlu jaga. Maka di antara berkait dengan manusia ini adalah isu berkait dengan sikap yang mana kita kadang-kadang lupa bahawa syurga tu pintu dia juga berkait dengan hubungan kita sesama manusia. Kita ingat kita zikir, solat apa semua dalam masjid, itulah kita punya jalan ke syurga. Itulah tangga kita ke syurga. Tapi kita lupa hubungan sesama manusia, jaga elok, tata tertib. Sebab tu Nabi sebut apa? Dalam hadis yang sahih Nabi kata, tidak beriman dengan aku seorang yang mana dia itu dalam keadaan tidurnya kenyang sedangkan jiran sebelah dia kelaparan. Kan Nabi sebut tak beriman, cerita syurga neraka ni. Maka menunjukkan bahawa itu adalah benda yang sangat penting. Kita perlu juga jaga hubungan antara sesama manusia. Jadi kalau kita mencuri, okey, hukum dia Ustaz, hukum dia. Orang mencuri barang orang. Hukum dia maksudnya kalau katakan dia mencuri, lepas tu dia terlepas dunia. Adakah akhirat nanti macam mana punya hukuman orang yang mencuri barang orang dan orang tu tidak halalkan? Masya Allah. Ini ada satu benda yang Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim berkenaan dengan bagaimana manusia yang mana dekat akhirat nanti dia adalah al-hasanat was-sayyiat. Kira bicara dia bukan ringgit duit, bukan pulang barang, bukan microwave, bukan apa, bukan. Kira bicara dia dosa pahala. Sehingga Nabi sebut, sehinggalah pahala tu semua akan pergi kepada orang yang dia zalimi tu, dia ambil barang hak semua tu dan kemudian habis dah pahala dia. Yang dia solat, puasa, zakat, haji semua tu. Habis semua, Ustaz? Habis semua, licin. Kata Nabi SAW, sampai habis tu, kemudian dosa pula orang yang dizalim itu ditimpakan pula kepada dia, faturiha ilan nar, Nabi kata, akhirnya dia dicampak ke dalam neraka. Maksudnya, inilah cerita muflis dekat akhirat ni. Ini bukan cerita AKPK. Ini bukan cerita Jabatan Insolvensi. Ini cerita kira bicara akhirat. Maka sebab tu kita kena tengok benda ni atas lunas agama kita. Contohnya Ustaz, saya pun tuduhlah abang tu curi microwave. Saya tuduh, apa kau tak ada otak, tak ada peri kemanusiaan dalam kesukaran ni, kau buat perangai macam ni, apa semua keluarlah. Lepas tu tiba-tiba dia kata, saya ambil kotak aje. Saya rasa bersalah, Ustaz. Boleh ke saya macam just masuk kat dalam tu, saya minta maaf bang, tapi dia tak baca. Atau perlu saya kena pergi jumpa dia, Ustaz? Atau DM dia ke? Cantik. Itu satu persoalan yang sangat baik. Sebab itu para ulama berbeza pandangan pendapat. Kita nak sebut umum ke nak pergi jumpa orang tu? Kalau sebut umum, mungkin kerana setengah orang, dia ni gangster ke dia apa kan, kita tuduh dia. Mentang-mentang lah, kalau satu kat kampung tu, satu orang mamat ni, dia kerjanya hisap dadah ke apa, semua benda hilang kita tuduh dia. Curi getah dia, curi besi buruk dia. Jadi rupanya dia tak buat, yang buat orang lain. Mengambil atas kesempatan nama buruk yang dia ada tu. Maka akhirnya kita pun, nak pergi ni segan pula, lagi kena tumbuk. Maka para ulama bincang, adakah minta maaf secara umum ataupun pergi DM betul satu-satu. Maka yang paling selamatnya mereka kata, pergi DM, jumpa, WhatsApp dan sebagainya, ataupun apa-apa saluran yang boleh sehingga bertemu dengan orang tu, kita minta maaf. Kalau dia tak maafkan, itu cerita lain. Yang penting tindakan kita bagaimana. Jadi jangan sesuka hati kita meluahkan pendapat kita, menghukum sesuatu perkara yang berlaku tanpa kita ambil usul periksa yang mana betul, yang mana tidak. Yang macam Ustaz cakap tadi, jangan kita muflis di hari akhirat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak kita sangka. Jangan kita kongsi, kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam di TV9. Tak puas hati, kita PM tepi. Alright? Thank you, Ustaz.